Anda berminat untuk lakukan tuning? Video ini saya akan cerita apakah peralatan, ilmu dan juga apakah step-step yang patut anda tahu untuk jadi seorang tuner. Okey, saya sendiri bermula bukanlah terus jadi tuner. Dia banyak ada proses. Okey, mula-mula saya tengok dalam bidang tuning ni, saya tengok tuner lakukan tune pada kereta dan saya rasa itu satu benda yang wow. Sangat seronok. Teruja. Jadi saya nak tahu. Tapi malangnya bila kita tanya, kita nak tahu dalam bidang tuning, apakah peralatan, apakah ilmu, ataupun apakah knowledge yang perlu kita ada pada seseorang tuner, malangnya mereka tak jawab. Jadi mereka lebih kepada baik hantar pada tuner settlekan semua. So, bermula daripada situ, saya tengok apa alat yang dia guna, so saya beli. Jadi, mula-mula sekali saya beli adalah scanner. Saya ingat scanner yang kita buat scan untuk check error code, dia boleh lakukan tuning. Bila saya dah beli, saya dah pakai, baru saya tahu bahawa scanner tu tak boleh buat tune. Dia hanya boleh scan, boleh tahu diagnose, boleh tahu apa masalah sensor yang menyebabkan lampu change light menyala. Itu saja tugas dia. Ataupun kalau advance sikit, dia hanya boleh calibrate. Ianya bersekitaran untuk stock engine. Dia tak seperti kita lakukan tuning yang mana bila kita lakukan modifikasi, kita nakkan power, kita nak adjustkan fuel, ignition timing, dalam scanner tak boleh buat. Jadi, atas inisiatif tu, saya buatkan satu video supaya anda jelas di manakah anda tuju, yang perlu anda tahu ataupun anda buat untuk jadi seorang tuner. Jadi, dalam bidang tuning, dia terdapat pelbagai kaedah. Mungkin anda pernah dengar kaedah rechip, remap, reflash, ataupun sistem piggyback, sistem standalone. Jadi, semua itu adalah satu kumpulan dalam tuning. Cuma cabang-cabangnya, macam mana kita nak access isu untuk lakukan tuning, itulah munculnya nama-nama itu. Jadi, mari kita lihat dulu apakah sebabnya kita lakukan tuning. Apakah engineer yang buat isu tu ataupun reka yang enjin anda pakai sekarang ni tak cukup bagus sampai kita perlu lakukan tuning. So, video berkenaan tu saya dah ceritakan pada video yang lepas. Anda boleh tengok link yang ada sini. Apakah sebab kita lakukan tuning. Jadi, saya nak anda yang mahu mencuburi bidang tuning, faham dulu apa sebab kita lakukan tuning. Jadi, terdapat beberapa kaedah yang perlu kita lakukan. Okay, ini adalah kaedah rechip yang mana digunakan pada isu 1996 ke bawah. Jadi, prosesnya leceh, kita keluarkan chip daripada isu, kita boleh program melalui chip tu. Okey, kemudian kita ada juga kaedah yang dipanggil reflash ataupun remap. Reflash dan remap ni dia agak mudah. Dia perlu cucuk pada OBD scan ataupun kita boleh keluarkan isu macam dalam gambar ni. Kita ambil data melalui software dan kita boleh ubah fuel ignition timing sesuai dengan keadaan situasi. Okey, ada juga kaedah kita buat melalui piggyback. Contoh macam ni kita menggunakan AEM, third party. Maknanya isu asal ada dan kita tambah satu sistem e-manage, ultimate ataupun pelbagai brand lagi untuk kita boleh kontrol fuel dan juga ignition timing. Okey, ada juga kaedah yang kita panggil stand-alone issue. Stand-alone issue maksudnya kita tambah satu lagi isu supaya kita boleh kontrol fungsi untuk enjin. Jadi fungsi enjin dikontrol oleh satu aftermarket issue. Jadi itu adalah kaedah-kaedah yang digunakan untuk lakukan tuning. Macam saya ceritakan tadi, rechip, reflash ataupun remap, piggyback, standalone. 4 kaedah. Jadi 4 kaedah ni meluas digunakan dalam bidang tuning. Biasanya bila kita nakkan buat satu kereta tahun yang lama, contoh tahun 1990 ke bawah, yang mana dia punya isu tu ada chip yang kita support untuk buat rechip, so kita boleh proceed untuk ubah fuel ignition timing melalui kaedah rechip. Jika isu tu tak support untuk rechip, kita boleh tambah satu sistem piggyback engine management yang mana aftermarket kita banyak tengok ada pelbagai brand, e-manage, AEM, KKT,
Works dan pelbagai lagi jenama yang keluarkan sistem piggyback supaya kita boleh manipulasi isu asal dan kita boleh buat perubahan field dan juga initiation timing. Ada lagi sistem kalau kata kita nakkan isu asal tu tak pakai. Kita tambah satu lagi sistem yang namanya stand alone. Stand alone maksudnya isu asal tu dah tak pakai, kita tambah lagi satu sistem aftermarket supaya kita boleh kontrol keseluruhan fungsi enjin. Itu kita panggil stand alone. Okey, bagi isu yang moden, ianya support kaedah yang dipanggil refresh ataupun remap. So, benda tu kita tak perlu third party. Kita hanya perlu ada device, ada satu alat untuk kita communicate dengan kita punya isu, dan juga kita kena ada laptop dan kita kena ada software sesuai. Supaya kita boleh baca data asal yang ada dalam isu dan kita boleh lihat di manakah field, initiation timing, dan kita boleh buat perubahan sesuai dengan kadar modifikasi yang kita lakukan. So, itu adalah 4 kaedah yang digunakan. Jadi, ianya bergantung kepada kita punya keperluan. Sama ada kereta kita ataupun enjin kita pakai itu support ataupun tidak. So, kalau tak support, kebacaan kes, kita boleh tambah satu sistem piggyback ataupun standalone. Pre-chip dan refresh ni, ia bergantung pada isu support ataupun tidak. Baik. Itu adalah sedikit kaedah yang digunakan dalam bidang tuning. Jadi, untuk kita lakukan benda tu, kita perlu ada satu benda namanya laptop supaya kita boleh communicate dengan isu. Ada juga management, contoh piggyback, SAFC, dia tak perlukan laptop, dia hanya boleh adjust pada screen. Tapi kebanyakan management dia perlukan laptop. Kita boleh communicate dengan management dan kita boleh buat perubahan. Jadi, untuk perubahan laptop, tak semestinya kita perlukan laptop yang high-end. Ianya bergantung kepada kita punya keperluan. Kita punya spek laptop dengan kita punya management perlu sama. Okey, kalau kita ter-over spec pun tak ada gunanya. Contoh, kalau kita nak buat management seperti Mac issue yang mana dia punya perlu 4 gigabit RAM. Jadi kita perlukan laptop macam tu. Jadi kalau kita nak gunakan e-manage, KKT, kita boleh guna Intel biasa. Tak perlu prosesor tinggi. Jadi pemilihan laptop ni adalah subjektif. Ianya bergantung pada apakah management yang kita nak communicate. Dalam laptop ni pun kita kena ada satu kabel supaya kita boleh connect bersama dengan kita punya management. Okey, itu adalah satu perkara. Jadi perkara kedua yang perlu kita ada untuk lakukan tuning ialah wideband acceleratometer. Wideband acceleratometer ni adalah alat supaya kita boleh monitor penggunaan fuel. Jadi dekat meter dia ada satu nombor yang menunjukkan ratio. Apakah nisbah pembakaran yang berlaku dalam combustion chamber. Biasanya kit ni datang dengan exhaust sensor. Exhaust sensor kita letak pada sistem exhaust. Kemudian dia akan sambung pada satu device dan juga monitor. Kita akan lihat apakah dia punya nisbah pembakaran. Okey, di dyno pun kita akan guna benda yang sama. Dia ada satu exhaust sensor akan disambung pada exhaust clamp. Seperti dalam tangan saya ni, saya pegang exhaust clamp. Yang mana exhaust clamp ni kita akan letak pada muffler. Daripada situ dia akan baca. Kalau pada dyno, dia akan baca pada skrin dyno lah. Pada kalau kita nak buat tuning, kita boleh baca dia punya gauge tu pada kita punya paparan meter. Jadi untuk tuning, sama juga di dyno ataupun kita nak buat tune on the road, alat yang sama kita gunakan wideband acceleratometer. Jadi benda tu wajib ada. Dia tak boleh guna narrowband. Jadi dalam video sebelum ni pun saya ada cerita apakah beza narrowband dan juga wideband accelerator. Anda boleh check balik. Kemudian kita kena tahu dalam kita punya nak buat tuning, dia ada dia punya ratio. Contoh kita nak gunakan tune untuk enjin petrol, gasoline. Dia punya ratio adalah 14.7 di salah satu. Yang maksudnya adalah stretch. Stretch iaitu pembakaran yang ideal untuk sesebuah enjin. Jadi untuk 14.7 tu tidaklah semestinya waktu kita tekan high boost. Dia ada dia punya condition kat mana kita letak fuel 14.7, kat mana kita nakkan fuel tu lebih sikit, rich sikit, 13, 11. Jadi ini bergantung pada kegunaan. Contoh macam video ni, saya telah buatkan bagaimana kita nak memahami air fuel. Bila mana air fuel tu tak cukup, contoh macam sekarang, kita menggunakan software man issue. Pada bawah,
dia ada satu bacaan fuel yang telah sambung ke dalam max issue. Jadi bacaan sekarang adalah 17.3. Jadi ini adalah fuel max. Lihat bila saya tambah fuel, kita boleh dengar bunyi enjin lebih stabil. Tetapi jika kita lebihkan lagi fuel, kita lihat fuel dia dalam 13. Okey, tambahkan lagi fuel, dia dalam 12. Tambah lagi fuel 11. Kita akan tengok baca RPM belah kiri tu dia makin drop. Kita boleh dengar bunyi enjin pun dia makin drop. Jadi maksudnya fuel tu dah terlampau lebih. Jadi untuk pemulihan fuel tu dia bergantung kita ada target. Apakah fuel nak digunakan waktu idle, waktu kita jalan biasa, waktu kita tekan full pedal. Jadi setiap fuel yang digunakan tu adalah berbeza. Jadi kalau terlampau kurang pun kita boleh nampak enjin macam nak mati. Jadi untuk fuel tu kita kena belajar. Okey, itu adalah satu benda. Jadi bila kita nak buatkan tuning, kita kena ada wideband acceleration meter. So, benda tu ada nama, pelbagai nama, pelbagai fungsi. Jadi setiap map yang ada dalam fuel map ni kita perlu sesuaikan dia punya penggunaan fuel. Okey, bila anda dah ada alat tu, ada satu lagi peralatan yang kira penting juga untuk lakukan tuning, iaitu ear knock detector. Okey, alat ini kita pasang pada engine block. Ia adalah sonar sensor yang kita pasang pada engine block, yang mana kita boleh dengar secara audible, pendengaran menggunakan headset. Jadi kita boleh tahu adakah ignition timing yang kita adjust dalam engine management sama ada ni yang terlebih, dia akan menghasilkan knock. Kalau kurang, dia tidak akan hasil power. Jadi itu adalah 3 peralatan penting yang perlu anda ada untuk lakukan tuning. Bila anda ada peralatan tu, anda boleh try dulu pasang pada kereta. Contoh anda gunakan sebuah kereta standard, tak ada management. Apa kata anda laburkan dulu, sebab anda minat, anda boleh laburkan dulu dalam peralatan yang saya tunjukkan tadi. Pasang pada kereta, kemudian kita akan lihat dulu apakah air fuel yang manufacturer buat, yang kita pandu hari-hari. Kita kena study dulu air fuel waktu idle, waktu kita cruising, waktu kita tekan full throttle, apakah air fuel yang diberikan. So bila kita dah ada wideband, kita boleh nampak dia punya air fuel yang digunakan. Kemudian bila kita nak buat perubahan, kita boleh invest lagi, kita beli management. Kita beli laptop. Dan kita boleh buat pemasangan dan kita boleh ubah. So daripada standard, kita punya kereta, manufacturer punya setting, kita tambah satu sistem, katakan kita guna piggyback engine management, saja mudah. Kita buat perubahan dan kita boleh rasa sendiri. Apakah perubahan bila fuel tu reach? Apakah rasa kita bawa kereta apabila fuel tu lean? Lepas tu bila kita buat fuel to reach, fuel to lean, apakah beza pada fuel consumption? So begitulah dulu saya mula. Saya beli wideband ratio, pasang pada kereta, study, kemudian beli management, ubah, rasa sendiri. Sebelum kita pergi pada machine dyno, kita tengok dia punya function-function yang lebih advance. Seperti kita nak tengok horsepower, torque, adjust kat mana fuel yang sesuai, dekat manakah untuk hasilkan torque, kat manakah safety untuk enjin. So benda-benda tu akan datang, boleh belajar. Tapi basic perlu ada wideband ratio. Bila kita dah faham, kita perlu ada management, kita pasang. Bila kita dah faham, kita beli kita beli ear knock detector, kita setting ignition, kita tengok apakah beza dia ignition timing, apakah rasa pada enjin. Jadi benda-benda tu kita perlu faham dulu, barulah bila kita dah faham, kita boleh buka untuk buat tuning pada kawan-kawan ataupun pada customer. Jadi banyak lagi perkara yang saya dah kongsi dalam saya punya website. Cuba tengok kat sini, www.tuneacademy.com. Banyak lagi penulisan dalam tu. Saya dah cerita berkenaan dengan asas tuning.
Tapi jika anda nak berminat, nak tahu fast track, macam mana nak lakukan tuning dengan cara cepat dan betul, anda boleh juga pergi ke Tuning Academy/online tuning. So dalam ni adalah perkongsian saya melalui video dan juga tutorial yang saya sediakan. Ada juga webinar yang saya sediakan untuk bagi anda yang betul-betul serius nak belajar lebih lanjut dalam bidang tuning. So dalam ni ada terdapat berbagai package. Anda boleh pilih sesuai dengan apa yang anda nak buat. Okey, sekian dahulu video pada kali ini. Jika anda rasa video ini bermanfaat, sila share. Jika anda tidak faham, boleh tanya dalam komen. Okey, sekian saja video pada kali ini. Saya Carol. Jumpa anda pada video akan datang.